Dr. Maza, saya pergi pada Dr. Fazli dulu. Dr. Fazli berkenaan dengan pembinaan lebuh raya rakyat. Setakat ini, progres, adakah di sana ada kemajuan ataupun ada halangan yang akan disusuli dengan Dr. Maza? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ridwanti dia tidak pernah merasai apa yang rakyat Kelantan rasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Asri tadi, adalah ini manifestasi daripada orang-orang yang didiskriminasi hak mereka. Ini adalah orang-orang yang mana hak mereka terhadap royalti petroleum dinafikan. Kenapa kita terpaksa buat lebuh raya rakyat, sedangkan tanggungjawab untuk membina lebuh raya adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan. Dan benda ini telah pun dijanjikan oleh kerajaan persekutuan semenjak daripada rancangan Malaysia ke-5 daripada 1986, tapi tak buat. Masuk rancangan Malaysia ke-6 janji lagi tapi tak buat. Rancangan Malaysia ke-7 janji lagi tak buat. Masuk rancangan Malaysia ke-8 Pak Allah janji tak buat. Sebelum daripada Mahathir janji tak buat. Mari Perdana Menteri yang ada sekarang, ini langsung dikeluarkan daripada rancangan Malaysia ke-10. Kerajaan Negeri Kelantan, saya jawab soalan. Maka Kerajaan Negeri Kelantan atas dasar ingin membantu rakyat, maka kita terpaksa buat lebuh raya kita sendiri. Dan Alhamdulillah 2 bulan yang lepas kita telah pun buat perasmian pencah tanah, dan sekarang ini sudah pun berjalan. Tinggal lagi sebagaimana yang dikatakan oleh penyoal tadi, ada cuba sabotaj perancangan kita daripada mana? Daripada kerajaan persekutuan. Mereka cuba sabotaj apa yang dibuat oleh kerajaan persekutuan. Inilah Ustaz yang menyebabkan Melayu dan umat Islam berpecah. Inilah sebabnya. Dan Alhamdulillah, apabila land surveyor, apabila kontraktor tadi diukur, datang beberapa kontraktor lain menawarkan khidmat kepada kami secara percuma. Alhamdulillah. Dan UMNO Negeri Kelantan ini dia rasa terkejut dengan apa yang cuba kita buat. Dianggap kerajaan Negeri Kelantan tak mampu nak buat lebuh raya. Saya nak bagi tahu UMNO bahawa di waktu kerajaan pusat terkial-kial nak menyiapkan jambatan yang ada sekarang. Jambatan Yahya Putra sudah berapa tahun terkial-kial masih tak siap. Jambatan yang ada sekarang itu, Jambatan Sultan Yahya Putra yang ada sekarang itu dibuat oleh kerajaan PAS 40 tahun yang lalu. Dan sekarang kita nak buat stadium pula di Bukit Perbang. Maka mereka kata takkan kerajaan negeri boleh buat stadium, nanti nak minta derma pula. Kita nak bagi tahu mereka bahawa stadium Sultan Muhammad yang keempat yang ada sekarang ini, yang mereka bermain bola itu kerajaan PAS yang buat. Dan kita ada keyakinan, kita sudah ada persumber keuangan untuk kita buat lebuh raya dan juga stadium. Tinggal lagi mereka kata, kenapa minta derma daripada rakyat? Orang ini tak faham konsep wakaf dalam Islam. Dalam Islam nak buat satu benda, sebab itulah kita kata negara berkebajikan, yang mana kerajaan dan juga rakyat mengambil tanggungjawab yang sama dalam memerintah dan juga memberi kebajikan kepada rakyat. Kerajaan sudah ada keuangannya tersendiri, tapi kerajaan kata kalau rakyat nak menyumbang, sebagaimana kerajaan buat masjid, rakyat nak juga nak bagi wakaf, kerajaan buat jalan, rakyat juga boleh bagi wakaf. Kita persilakan, kenapa tidak boleh? Dan pahalanya juga tidak kurang daripada yang kita buat masjid. Sebagaimana hadis Nabi yang kita tahu bahawa 3 perkara yang mana ia akan berkekalan sampai kita mati. Antara satunya adalah sedekah jariyah. Itu semua kita faham.
Saudara-saudara sekalian, saya minta maaf, saya pun nak ambil masa juga sebab saya rasa saya tak diberikan masa yang cukup, ya. Kalau perlu berdiri untuk dapat masa yang lebih, saya pun nak berdiri juga. Doktor, nanti saya bias pula, doktor. Ya. Nanti saya kena bias pula. Saya Waktu balik soalan saya gini. Oleh kerana soalan itu, selain daripada itu saya nak jawab soalan yang telah dikemukakan oleh panel juga kepada saya. Ya, yang perlu juga saya jawab. Tadi Dr. Ridwanti dia sebut bahawa sekarang ini kita 50-50. Mesti kita buat sesuatu untuk menyelamatkan umat Islam. Kita kata ya. Dan kami sudah kata benda ni lama dulu dah. Kita kena buat sesuatu untuk menyelamatkan umat Islam. Dan kita nak beritahu dia, UMNO kata cara nak menyelamatkan Islam adalah satukan UMNO dengan PAS. Ini penyelesaian mengikut UMNO. Dan penyelesaian penyatuan UMNO dengan PAS ini sentiasa datang apabila UMNO berada dalam keadaan tersepit. Apabila UMNO berada dalam keadaan senang, mereka menindas kerajaan PAS, mereka menindas orang Melayu, mereka menindas umat Islam. Bagaimana umat Islam, orang Melayu tak keras hati dengan apa yang mereka hadapi? Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya nak bagi tahu, ya, apabila PAS nak disatukan dengan UMNO, sentiasa menuding jari kepada PAS. Kononnya PAS tak mahu bersatu. Saya nak bagi tahu kepada hadirin-hadirat di sini bahawa yang menyebabkan Melayu berpecah juaranya adalah UMNO. Dan juga cuba lihat sejarah. Sejarah menyebut bahawa setiap 10 tahun sekali UMNO akan menyebabkan perpecahan Melayu. Dan sebelum daripada kemerdekaan lagi, umat Islam bersatu, orang Melayu bersatu menentang penjajahan. Parti Kebangsaan Melayu Melaya bersatu dengan Hizbul Muslimin, bersatu dengan UMNO untuk tujuan kemerdekaan. Tetapi UMNO dengan tiba-tiba jadi tali baru kepada British, mengkhianati perjuangan mengkhianati perjuangan Melayu, mengkhianati perjuangan umat Islam dalam Hizbul Muslimin, dan mengkhianati perjuangan Melayu dalam Parti Kebangsaan Melayu Melaya, sehingga pimpinan-pimpinan tertangkap. Dr. Burhanuddin Hilmi kena tangkap, Ustaz Abu Bakar Al-Baqir kena tangkap. Tengok-tengok dia yang naik jadi Perdana Menteri. Pengkhianatan pertama UMNO kepada orang Melayu dan juga kepada umat Islam sebelum kemerdekaan. Dan selepas kemerdekaan, apabila berlaku peristiwa 1969 13 Mei, apabila UMNO merasakan bahawa kuasa mereka terjejas dengan sebab mereka kalah di Kuala Lumpur dan beberapa tempat lain, mereka mengajak PAS bersatu atas dasar kesatuan umat Islam. Kononnya ada ancaman daripada orang bukan Islam. PAS mengambil sikap menghonor tangan, menerima atas dasar perpaduan Islam. Terima kita, walaupun kita pernah dikhianati. Tetapi selepas daripada itu, apabila mereka buat, mereka tendang PAS keluar. 1 minit, doktor. Ya, 1 minit. Kemudian apa yang berlaku kemudian? Pada tahun 1987, UMNO menyebabkan perpecahan Melayu dan kita hingga lahirnya semangat 46. 1998, 10 tahun kemudian, sekali lagi Melayu berpecah disebabkan oleh UMNO. Dua-dua peristiwa ini PAS buka tangan, sila datang, kami boleh berpakat dengan 46. Splinter group daripada UMNO atas dasar Angkatan Perpaduan Umat. Kemudian UMNO pecah lagi, PAS kata mari kita buat barisan alternatif bersama dengan orang UMNO yang keluar daripada UMNO. Kemudian berlakulah kononnya satu penyatuan Melayu apabila semangat 46 yang dipimpin oleh Tengku Razali Hamzah kembali kepada UMNO atas jemputan Mahathir atas dasar semangat penyatuan Melayu dan Islam. Rupa-rupanya dia ajak Tengku Razali masuk UMNO kerana nak tendang Anwar Ibrahim keluar. Bukannya atas dasar semangat nak menyatukan orang Melayu, tetapi memecah belahkan lagi politik orang Melayu. PAS akhir sekali lagi ajak PAS. Maka kami, alhamdulillah, kami ada pengalaman dengan UMNO. Alhamdulillah,
sepak terjang UMNO kami tahu, tetapi kami juga fikir tentang perpaduan Melayu, perpaduan umat Islam, Melayu Islam sebagaimana yang disebut tadi. Ya, kami juga fikir benda itu. Apabila Pak Allah ajak kami fikir, ajak kami untuk bersatu, kami kata boleh, tetapi benda ini mesti dibuat secara berhati-hati. Nanti orang PAS tak faham, nanti Pakatan Rakyat tak faham, kami juga yang menanggung akibat, kami juga nanti akan difitnah. Maka dibuat perjumpaan, bincang benda itu secara senyap-senyap. Orang semua tak tahu. Tiba-tiba Pak Allah yang umumkan sudah 3 kali PAS dengan UMNO berbincang di belakang tabir, mengkhianati sekali lagi perjanjian persamaan, sehingga PAS terpaksa berhadapan dengan orang-orangnya sendiri, sehingga PAS terpaksa berhadapan dengan parti-parti dalam Pakatan Rakyat. Ini masalah dengan UMNO. Sebab itu bagi kita perpaduan, kita memang baca wala tafarraqu kami baca Ustaz, kami baca. Tapi ingat ya, Ustaz kata individu, tapi yang memerintah negara ini dia bukan memerintah secara individu, dia memerintah secara parti politik Ustaz.